Baik, bersedia ke nak ijazah ni? Pengeras semua siap dah? Okay. Pengeras dia satu. Tadi ada sahabat kita tanya, apa pengeras dia Ustaz? Saya kata, pengeras dia satu je. Nak ijazah benda-benda macam ni, awak kena tinggalkan akal awak dekat rumah. Datang sini, but you have to leave your brain at home. Okay? Baru you boleh buat apa yang saya ajarkan ni, dan insya-Allah dia akan jadi. Okay. Ada juga yang komen, Ustaz ni duk trolling, duk menganjing orang, kan? Duk menganjing. Wallahi ni bukan menganjing. Ni adalah satu kritikan intelektual sebenarnya. It's a factual criticism yang saya tujukan kepada geng-geng yang melampau dalam bab yaqazah ni. Okay? Yang ghulu dalam bab yaqazah. Isu Spiderman ni timbul ketika saya dekat Perlis. Dua hari lepas ni. Banyak travel ni jadi dia lost count. Jadi sewaktu saya di Perlis tu, Dr. Mazhar ada kongsi bahawa ramai orang ada mimpi dia. Dan Dr. Mazhar juga ada sebut berkenaan dengan orang-orang agama lain yang juga mendakwa melihat itu dan ini. Ini adalah satu ilmu ataupun fakta yang penting difahami oleh orang-orang tasawuf dan orang-orang tarekat. Apa yang saya sampaikan di Perlis waktu tu, saya minta just take this into consideration. Bukan kami nak mengatakan semua pengalaman kerohanian kamu palsu, bukan itu. Tapi bagaimana mungkin kamu boleh mengukur kebenaran pengalaman kamu itu, keabsahan pengalaman kamu itu, kalau kamu tidak tahu kemungkinan-kemungkinan yang ada. What are the possibilities? What are the possible causes for this phenomena? Apakah sebab-sebab yang mungkin yang boleh menyebabkan perkara-perkara ini berlaku? Rata-rata orang dia akan hanya kata, oh ini kalau tak mimpi, dia adalah permainan syaitan. Kalau tak permainan syaitan, maka dia benar-benar adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, ada satu lagi kemungkinan yang tidak dimasukkan. Kemungkinan yang tidak dimasukkan itu apa? Apa kemungkinan yang tidak dimasukkan itu? The musings of the human brain. Okay? Apa kita kata sebagai fenomena otak. Saya ada baca beberapa kitab-kitab tasawuf yang saya pernah dengar mengkritik pengalaman-pengalaman kerohanian ini dan dinisbahkan kepada otak. Hanyalah kalau tak silap saya Az-Zahabi, bila dia kritik Ibn Arabi. Dia kata Ibn Arabi ni orang baik, cuma dia punya ritual-ritual dia yang melampau itu menyebabkan dia hallucinate, menyebabkan khalal pada akal dia, merosakkan otak dia. So bila otak sudah rosak, dia mula nampak itu dan nampak ini. Ini Az-Zahabi. Az-Zahabi cuba sedaya upaya untuk insaf. Kan? Tapi dia tetap kata dalam fusus tu, kalau dalam fusus tu tak ada kufur, maka tak ada kufur dalam dunia ni. Ya? Kalau dalam kitab Ibn Arabi yang bertajuk Fususul Hikam itu, kalau tidak ada kekufuran, maka tidak ada kekufuran langsung dalam dunia ni. Tapi Az-Zahabi tidak sampai ke tahap mengatakan Ibn Arabi kafir. Kerana apa? Kerana dia kata ada kemungkinan Ibn Arabi ni ada masalah otak. Ya? Dan masalah otak dia tu adalah hasil daripada amalan-amalan riadah kerohanian dia yang melampau. That means Az-Zahabi bercakap seolah-olah macam seorang psikiatris. Dia bercakap macam seorang psychologist. And for him to take this aspect into consideration menunjukkan dia memang alim. Bukan alim agama saja. Dia tahu that these things do happen. Ibn Taymiyah pun ada sebut tentang perkara ini. Halusinasi ni. Dalam bahasa Arab dia panggil halus. Ha, lam, waw, sin. Halusat. Halusat. Tapi saya tak pasti Ibn Taymiyah punya zaman dia dah guna term halusat ke belum. Mungkin halus tu adalah penggunaan zaman moden. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya kata, sebenarnya saya boleh bagi awak amalan-amalan tertentu yang mana awak boleh merasakan awak beryaqazah dengan Spiderman. Dan ini bukan kenyataan trolling, ini bukan kenyataan menganjing, tapi ini adalah kenyataan fakta. Bukan Spiderman saja. Siapa yang awak nak lah? Doraemon, boleh? Siapa saja? Kamen Rider, Simpson. Siapa pun awak nak. Awak boleh melihat mereka dalam keadaan awak tak tidur. Dalam keadaan awak tak tidur. Ada sebab saya kata tak tidur. Saya tak kata, okey, tak apa, nanti saya jelaskan. Dan kalau kita lihat kepada mereka-mereka yang selalu sangat mendakwa
nampak Nabi, nampak ni, nampak wali, nampak Khidir dan sebagainya. Kalau awak tengok kepada dia orang punya latar belakang pengamalan, ada, memang terdapat amalan-amalan yang sebenarnya trigger dan mencetuskan halusinasi. Dia panggil sebagai self-induced hallucination. Saya pernah cerita sikit benda ni, tapi malam ni kita go a bit detail. Dan saya tak naklah kata balik cubalah sendiri. Sebab benda ni nak jadi pun dia perlu waktu dan perlu dedikasi. Tapi kalau buat, insya-Allah kemungkinan besar dia akan jadi. Okay? 95% dia akan jadi. Tapi kalau awak tak nak buat, tak ada masalah. Dan saya tak galakkan untuk awak buat. Sebab bila buat self-hypnosis ni, bila awak buat perkara-perkara ni pada diri awak, pada otak awak, bagi saya itu sudah satu bentuk kezaliman kepada akal sendiri. Okay? Because you are menjatuhkan tahap kesedaran otak awak pada tahap kesedaran biasa kepada tahap trans, ya, atau kita kata tahap kesedaran yang lebih rendah. Baik. Siapa ingat macam mana nak induce hallucination? Dan biasanya bila berlaku halusinasi kepada manusia? Bersendirian. Bersendirian? Dalam gelap. Dalam gelap? Stres? Sensory deprivation? Okey. Nanti saya jelaskan lagi. Kurang tidur, kurang makan, kan? Kurang minum. Lagi? Okey, betul. Ramai yang apa kita kata dalam keadaan delirium ni. Delirium ni satu bentuk sakit yang boleh buat orang hallucinate. Okey, ada disease yang boleh buat awak ada delirium ni. Ada orang dia banyak bila dia nak nazak, bila nak apa dia start hallucinating. Hallucinating ni kita kata kadang-kadang nampak mak balik rumah lah, ayah datang lah, makcik datang, pakcik datang. Dia bukan, tak semestinya dia orang betul-betul nampak dan betul-betul roh tu. Memanglah kita tak percaya roh datang kembali, tidak. Yang berlaku dekat situ adalah dia punya brain health dah kita kata dah deteriorate. Maka dia started to have delirium. Okay, khususnya kalau ada sakit yang betul-betul intense pain, people will also hallucinate. Lagi apa? Bergelap. Okay, bergelap. Monotony, monotonous, chanting. Awak sebut satu perkataan yang sama berulang-ulang, tapi all these things dia nak kena gabung together. Lagi dia gabung, lagi senang berlaku. Jangan ambil satu dua je tadi tu. Awak buat sensory deprivation, bergelap, kurang makan, kurang tidur. Lepas tu awak repeat the same words over and over. And yes, of course, saya terlupa visualization. You kena datangkan imagery. Bagi siapa yang familiar dengan sebahagian tarikat-tarikat ni, you tahu semua benda ni ada. Sebab tu terkejut tak? Oh, lepas 40 hari, Syekh aku letak aku dalam suluk. Aku dah jumpa Nabi. Aku dah jumpa Syekh aku jumpa Khidir. Saya berpegang bahawa pengalaman-pengalaman itu sebenarnya memang dia orang nampak kejadian itu berlaku, tetapi kejadian itu bukan kejadian hakiki. Dia kejadian halusinasi. So we do not say that they are lying. They do experience this. Dia nampak dia orang ni. Tapi adakah pengalaman itu hakiki atau pengalaman itu hanya mukhi, kita kata, daripada otak, otak, akibat daripada amalan-amalan riadah rohani yang ekstrim, yang melampau. Ni semua orang buat, insya-Allah akan jadi. Tapi different manusia ni dia punya level of hypnotability ataupun suggestibility tu berbeza. Ada orang lebih senang masuk trance, ada orang lambat sikit. Okey, ada orang sekejap je awak cuba pukau dia akan masuk dalam trance. Ada orang memang unpukauable. Okey, dan pengkaji-pengkaji masih cuba nak faham kenapa ada orang senang, ada orang susah. Dia bukan pasal pandai tak pandai. Tapi saya suspect dia ada kaitan dengan how active your mind is and how strong it is. Wallahu a'lam.